Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah maka dia tidak akan berdepan dengan kemiskinan. Ini dalam riwayat yang lain lah. Maknanya dengan mengamalkan surah Al-Waqiah ini, mudah-mudahan ia sebagai suatu asbab dapat menghindarkan diri kita daripada kemiskinan. Jadi itulah, kita tengok ada setengah masjid ataupun surau pun meletakkan surah Al-Waqiah ini sebagai amalan. Kadang-kadang dibaca selepas Isyak, kadang-kadang dibaca selepas subuh. Kita pun boleh amalkan bacaan surah Al-Waqiah ini pada setiap hari, sama ada sebelum tidur ataupun lepas kita menunaikan solat subuh. Boleh amalkan setiap hari, tuan-puan. Cumanya bila kita mendengar hadis-hadis sebegini, yang perlu kita fahami ialah apabila kita beramal dengan surah Al-Waqiah, bukan bermakna kita tidak perlu bekerja. Bukan bermakna kita tidak perlu untuk mencari nafkah. Sebab kita fikir bila kita amalkan surah Al-Waqiah, insya-Allah kita tidak ditimpa dengan kemiskinan. Lalu kita pun tidak bekerja. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Lagi-lagi dalam musim PKP ni kan. Musim PKP ni ada setengah manusia ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kewangan. Masalah kewangan, tak ada pendapatan yang tetap, dan berdepan dengan kesempitan hidup. Kita tengok ada kawan-kawan kita, ada juga jiran-jiran kita, ada juga di kalangan masyarakat di luar sana memang berdepan dengan kesempitan wang, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka tidak boleh hanya sekadar membaca surah Al-Waqiah pada waktu pagi. Surah Al-Waqiah ini sebagai suatu amalan buat kita di samping kita berusaha dan berikhtiar. Ini yang penting yang perlu kita fahami. Jangan kita duduk kat masjid aja ataupun kita duduk kat rumah kita kat satu bilik, kita baca surah Al-Waqiah setiap hari. Dengan harapan duit pun masuk dalam bank. Bukan begitu bukan begitu. Jadi kita kena membaca surah Al-Waqiah dalam masa yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rezeki kita dengan asbab kita bekerja dan beramal dengan surah Al-Waqiah. InsyaAllah. InsyaAllah kena yakin lah. Jadi surah Al-Waqiah ini bolehlah dikatakan sebagai surah yang melapangkan rezeki kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa tips yang dianjurkan dalam Islam dalam usaha kita nak melapangkan rezeki. Ada kawan saya pernah tanya kepada saya, Ustaz, macam mana ya? Kawan saya ni dulu duduklah satu kolej kediaman dengan saya dulu di UM. Dia tanyalah dengan saya sebab dia rasa bila musim PKP ni macam sesak sikit kewangan dia. Kawan-kawan saya ada yang sesak sikit lah bila tiba PKP ni. Jadi tanya, dari sudut amalan kerohanian ni macam mana ya? Apa yang boleh diamalkan selain kita bekerja, dan mudah-mudahan rezeki kita semakin luas. Jadi antara tips yang boleh kita amalkan ialah yang pertama sekali membaca surah Al-Waqiah. Tuan-puan, kita semua boleh membaca surah Al-Waqiah setidak-tidaknya selepas subuh, kita tunaikan solat subuh tu, kita baca surah Al-Waqiah. Kita baca surah Al-Waqiah. Dalam hadis Nabi SAW dinyatakan bahawasanya membaca surah Al-Waqiah ini dilaksanakan pada waktu malam, sebelum tidur. Kita ingatkan surah Al-Waqiah ni baca waktu pagi ataupun waktu tengah hari, tapi dalam hadis bagi Nabi itu dinyatakan baca pada waktu malam, sebagaimana seorang sahabat Nabi mengarahkan ataupun menyarankan kepada dua anak perempuannya membaca surah Al-Waqiah sebelum tidur lah. Jadinya bolehlah kita nak amalkan sebelum tidur ke, ataupun kita beramal dengan surah Al-Waqiah ini pada waktu pagi. Dan sebolehnya jangan tinggal bacaan surah Al-Waqiah ini pada setiap hari. Baca surah Al-Waqiah ini setiap hari pada waktu pagi. Apa lagi yang boleh kita amalkan? Yang kedua ialah solat duha. Solat duha ni jangan tinggal. Solat duha ni boleh kita laksanakan bermula 27 minit selepas waktu syuruk. Sekarang ni waktu syuruk sekitar pukul 7.05 minit. Makna dalam 7.35 ataupun 7.32 ke atas, kita dah boleh melaksanakan solat sunat duha. Sampai bila solat sunat duha ni? Sehingga matahari benar-benar tegak.
di atas kepala. Macam mana kita nak tahu matahari ni benar-benar tegak di atas kepala? Kalau ikut jam lah, kalau ikut kita tengok jam, ialah memang sekitar pukul 12 lah. Pukul 12 ataupun 12.30. Tapi cara lain juga yang boleh kita tengok ialah apabila kita menggunakan mana-manalah, contohnya pen ke ataupun kayu ke, kita pacak dekat satu kawasan lapang. Kalaulah tidak ada terhasilnya bayang-bayang, tak terhasil bayang-bayang. Kerana apa? Kerana matahari benar-benar berada di atas pen tersebut, di atas kayu tersebut, maknanya itu memang benar-benar pada waktu tengah hari yang terik. Tak terhasil bayang-bayang. Tapi bila mana terhasil bayang-bayang, kan, terhasil bayang-bayang sekitar satu panjangnya macam panjang pen, maka ketika itulah matahari mula gelincir. Matahari mula gelincir. Jadi kalau tidak terhasil bayang-bayang, tak nampak pun bayang-bayang, maknanya itu memang betul-betul pada waktu tengah hari. Betul-betul pada waktu tengah hari terik. Jadi ketika itu tidak dibenarkan ataupun diharamkan untuk menunaikan apa jua solat sunat mutlak. Apa jua solat sunat mutlak. Apa yang dimaksudkan dengan solat sunat mutlak ni? Solat sunat mutlak ialah solat sunat yang tidak terikat pada waktu tertentu, pada situasi tertentu, pada tempat tertentu. Ini kita kena faham. Solat sunat mutlak ialah solat yang tidak terikat pada waktu tertentu, situasi tertentu, tempat tertentu. Kalau solat sunat tahiyatul masjid, itu solat sunat mutlak ke ataupun muqayyad? Solat sunat tahiyatul masjid itu solat sunat muqayyad kerana terikat pada tempat, iaitu di masjid. Masuk saja di masjid, memang kita sangat digalakkan untuk menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat hajat. Solat sunat hajat ni solat sunat mutlak ke ataupun muqayyad? Solat sunat mutlak lah, sebab solat sunat hajat ni tidak ditetapkan waktu yang tertentu, tidak ditetapkan tempat yang tertentu, kita boleh buat waktu bila-bila. Tetapi bila-bilanya itu maksudnya ialah pada waktu yang diharuskan ataupun disunatkan untuk kita tunaikan solat sunat tersebut, bukan pada waktu yang diharamkan. Jadi selepas betul-betul matahari berada di atas kepala kita, sehinggalah pada waktu zuhur, maka solat sunat mutlak itu diharamkan. Kita tidak boleh laksanakan solat sunat mutlak. Okey. Berbalik kepada amalan sunat kita, dalam usaha kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan rezeki kita. Yang pertama ialah kita membaca surah Al-Waqiah. Yang kedua ialah kita menunaikan solat sunat duha. Yang ketiga ialah kita menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bilakah waktu infak yang terbaik? Bilakah waktu yang terbaik untuk kita bersedekah? Waktu yang terbaik untuk kita bersedekah ialah ketika mana kita tiada duit. Ini yang uniknya. Waktu yang terbaik ialah ketika mana kita rasa kita tidak cukup duit. Rasa duit ni ada sikit ataupun ada sekadarnya saja. Subhanallah, waktu itulah sebenarnya yang lebih baik untuk kita bersedekah sekadar yang kita rasa kita boleh sedekah. Kan, contohnya kita rasa duit ni alah cukup-cukup je nak makan. Tapi kita fikir makan tak ada masalah. Mungkin balik rumah, isteri atau mak ada sediakan makanan. Tak perlulah kita nak makan. Daripada makan RM10 nak belanja dekat kafe, mungkin hari ni aku niat bagilah sedekah masuk dalam duit tabung masjid ke, kan? Tabung masjid RM10 ke, kan? Masuk dalam contohnya masjid musalla community ke, kan? Gitu. Jadi waktu itulah sebenarnya yang terbaik Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan rezeki kita. Melapangkan rezeki kita disebabkan kita banyak infak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu Wa Taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak akan memperoleh satu kebaikan yang besar sehinggalah kamu boleh menginfakkan suatu perkara yang kamu sukai. Contohnya kalau benda tu kita suka, kita infakkan.
Contohnya waktu kita rasa duit tu boleh kita nak gunakan benda yang kita suka, nak makan ke ataupun nak beli barang yang kita rasa kita nak, tapi kita boleh korbankan minat dan suka kita tu untuk infak dan juga sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini memang ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang berlipat kali ganda kepada kita. Jadi infak ni kita nak bagi waktu bila? Yang pertama ialah waktu kita maksudnya taklah sampai ke tahap kita ni miskin, taklah sampai ke tahap kita tak ada duit langsung. Waktu kita rasa kita macam tak berapa cukup nak ada duit tu, tapi kita korbankan juga duit kita tu untuk sedekah. Contohlah, contoh kita rasa nak beli makanan tadi, saya datangkan contoh, kita nak beli makanan tapi kita rasa kita rasa tak apalah, balik ni pun ada makanan juga, jadi kita infak, gantikan dengan sedekah. Yang kedua ialah kita memberikan infak tersebut ketika mana dalam tak kisahlah dalam bentuk wang ke ataupun dalam bentuk harta kita ke, yang mana harta kita itu pula yang paling kita suka. Yang paling kita suka. Jadi kalau kita nak berikan pada seseorang, kita berikan yang terbaik. Bukan beri seadanya ataupun kita kata alah ni bagi je pun pada gelandangan ni, bagi nasi dengan telur mata kerbau dah lah. Bukan gitu. Bukan gitu. Bila kita nak berikan pada seseorang, kita berikan yang terbaik mengikut apa yang kita suka. Mengikut apa yang kita suka. Contohnya kita suka lauk kambing, kan? Gulai kambing contohnya. Kita bagi gulai kambing lah. Tak kira lah dia ni gelandangan ke, dia ni orang yang ternama ke. Jadi bagi mengikut apa yang terbaik daripada kita yang kita suka. Jadi insya-Allah menerusi apa yang kita laksanakan ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lapangkan rezeki. Akan meluaskan lagi rezeki kita untuk kita meneruskan kehidupan. Meneruskan kehidupan. Tiga ni. Boleh amalkan tiga ni. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah baca surah Al-Waqiah. Amalkan surah Al-Waqiah dengan penuh penghayatan. Yang kedua ialah solat duha. Solat sunat duha. Dan yang ketiga ialah kita menginfakkan harta. Apalah yang ada kepada kita, kita infakkan. Yang terbaik kita tetapkanlah dalam sebulan ni kita dah reserve, dah simpan duit kita ni. Contohnya mungkin bagi mereka yang bergaji, bolehlah reserve contohnya RM300 ke RM200 ke sebulan untuk infak, untuk sedekah. Kita buat begitu, itu yang terbaik lah. Dan yang lebih penting ialah dalam soal sedekah kita laksanakan lebih-lebih lagi lah bayaran zakat kita kena laksanakan. Ada orang ni dia memang suka berinfak tetapi dia tak bayar zakat. Tak boleh gitu. Kalau infak dia boleh, zakat lagilah wajib ke atas dia. Zakat lagilah wajib ke atas dia. Sebab kadang-kadang ada orang dia terlepas pandang berkaitan dengan zakat ni. Dia ingatkan yang bayarnya adalah zakat fitrah saja. Rupa-rupanya banyak lagi jenis zakat yang perlu dia bayar. Kan? Lagilah kalau dia ada simpanan yang banyak dalam bank, kan? Simpanan yang banyak menyebabkan dia kena bayar zakat pendapatan dia. Kalau dia bergaji tiap-tiap bulan, dia kena ada bayaran tolak 2.5%. Kemudian zakat simpanan tahunannya kena tolak 2.5%. Ini semuanya perlu ambil perhatian lah, kadang-kadang terlepas pandang. Ni lagi-lagi dah nak masuk hujung tahun ni. Biasanya pungutan zakat dia akan kutip lah sebelum masuk tahun yang baru. Tetapi pengiraan tahun ni sebenarnya dia mengikut pada tahun hijrah. Cuma kita ni terbiasa pula mengikut tahun Masihi. Sebab berdasarkan pada gaji akhir tahun. Gajilah sekali pada akhir tahun sebelum masuk tahun baru. Tahun 2021. Okey. Berbalik kepada surah Al-Waqiah. Jadi itu antara kelebihan yang boleh kita amalkan daripada surah Al-Waqiah. Bagaimana kata Nabi, man dawama ala suratul waqi'ah lam taftaqir abada. Barang siapa yang beramal dengan lam yaftaqir abada, barang siapa yang beramal dengan surah Al-Waqiah maka dia tidak akan miskin buat selama-lamanya. Kemudian itu yang pertama, kelebihan. Kita tahu tentang surah Al-Waqiah, itu kelebihannya. Yang kedua pula kita pergi pula kepada status ataupun kedudukan surah Al-Waqiah. Ini biasalah permulaan sebelum kita nak masuk ke tafsir, kita tengok dulu latar belakang surah Al-Waqiah. Okey. Kalau kita lihat surah Al-Waqiah ini mengandungi 96 ayat.
96 ayat. Jadi surah Al-Waqiah ini dia hampir kepada 100 ayat. Hampir kepada 100 ayat. Yang mana memang cantiklah kalau kita amalkan surah Al-Waqiah ini. Kenapa begitu? Kerana kalau kita buka kepada kitab-kitab Fadail A'mal, berkaitan dengan kelebihan amal ibadah, kan, tengok kitab-kitab Fadail A'mal ke, kitab-kitab yang menceritakan tentang fadilat amalan, kita akan mengetahui bahawasanya hak ke atas Al-Quran, hak ke atas Al-Quran yang perlu kita laksanakan ialah kita perlu membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat sehari. Dalam sehari kita perlu membaca 100 ayat. Jadi surah Al-Waqiah berapa ayat? Ada 96 ayat. Jadi kalau kita amalkan surah Al-Waqiah 96 ayat, tinggal lagi 4 ayat saja yang boleh kita cukupkan 100, maka kita telah menunaikan hak Al-Quran. Jadi kita kena cubalah usahakan dalam sehari itu perlu membaca Al-Quran sekurang-kurangnya 100 ayat. Kalau kita nak ambil 100 ayat dari surah Al-Baqarah, mungkin tak mampulah kita lah. Takut ada yang, yalah, mungkin bolehlah sekali-sekala nak 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Tapi kalau tiap-tiap hari, khususnya untuk orang awam, 100 ayat setiap hari dari surah Al-Baqarah, jawabnya mungkin sehari dua je, lepas tu terus tak baca lah. Terus tak baca. Tetapi insya-Allah kalau dengan surah Al-Waqiah ini, kalau kita betul-betul tengok, insya-Allah saya yakin dan percaya kita semua boleh beramal dengannya. Lagi-lagilah kalau bagi mereka yang dah menghafal, insya-Allah mudah untuk kita membaca surah Al-Waqiah setiap hari. Puan-puan, jadi kita kena fahamlah hak ke atas Al-Quran ni ialah 100 ayat. Kita perlu tunaikan hak Al-Quran ni. Baca 100 ayat sehari. Jadinya kena muhasabah balik, tanya balik pada diri kita, ada tak kita baca 100 ayat dalam sehari. Tak kisahlah ayat tu panjang ke pendek ke. Ini muhasabah buat kita. Muhasabah buat kita. Paling tidak sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 hari, dalam tempoh 3 hari dalam tempoh 3 hari mesti kita ada buka Al-Quran. Buka Al-Quran, baca Al-Quran, belik Al-Quran, dan apa juga yang berkaitan dengan Al-Quran. Sama ada kita membaca Al-Quran ataupun kita menghayati Al-Quran menerusi pendengaran. Kita dengar imam-imam besar membaca Al-Quran. Kita dengar imam-imam besar membaca Al-Quran ke, ataupun kita sendiri membaca Al-Quran ke, ataupun kita membaca satu persatu dengan penghayatan pada tafsiran ayat Al-Quran ke, mesti ada dalam tempoh 3 hari. Jangan dalam tempoh 3 hari langsung kita tak pernah pun berbicara berkaitan Al-Quran. Okey. Sekali lagi, jangan dalam tempoh 3 hari langsung kita tak pernah berbicara ataupun nak tengok apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Mesti dalam 3 hari itu, tuan-puan kita semua ada buka Al-Quran ke membaca. Kalau tak pun mendengar bacaan Al-Quran, dengar dan hayati, bukan dengar tapi buat tak tahu kemudian buat hal lain, bukan. Dengar dengan penuh penghayatan. Contohnya naik kereta, kita dengar bacaan Al-Quran. Kita dengar ambil tempoh dalam setengah jam ke, sambil kita nak balik dari tempat kerja ke, nak balik ke rumah, dengar. Ataupun kita buka kuat tafsiran dan tadabbur, kita tengok, nak faham ayat Al-Quran. Dan seumpama dengannya lah. Itu 3 perkara yang boleh kita laksanakan berkaitan dengan Al-Quran. Dan seumpama malam ni juga kita melihat kepada Al-Quran dan tadabbur. Ini pun dikira sebagai kita meneliti ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi mesti dalam tempoh 3 hari itu kita kena laksanakan. Kalau tak, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, percayalah, selepas 3 hari kalau kita tak buka apa-apa pun Al-Quran, kita tak tengok pun Al-Quran, selepas itu hati kita mula ada titik hitam. Macam mana tanda mula ada titik hitam? Apabila kita mula rasa berat untuk mendampingi Al-Quran. Lepas 3 hari, kita tak ada apa-apa pun tindakan berkaitan dengan Al-Quran, kita akan rasa berat untuk buka Al-Quran, untuk baca Al-Quran. Dia mulalah. Maka bila ada titik noda hitam di hati kita, syaitan lebih mudah untuk menyusup masuk dalam hati kita.
ketika itu kita lebih mudah diperdaya oleh syaitan. Ketika itu kita lebih mudah untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Hati kita lebih terdorong kepada kemaksiatan, hati kita lebih terdorong kepada perkara-perkara yang jahat. Disebabkan tidak ada pendinding dan disebabkan kita tidak ada kekuatan rohani. Bila hati mula hitam, menyebabkan kita lebih terdorong dan terdedah kepada kejahatan dan juga kemaksiatan. Tetapi kalau kita penuhi hati kita, kita terangi hati kita dengan perkara yang baik, khususnya membaca Al-Quran dan sebagainya, insya-Allah hati kita ni akan menjadi benteng daripada melakukan benda-benda yang tidak baik. Daripada melakukan benda-benda yang tidak baik. Sebab itu dalam 3 hari sekurang-kurangnya mesti ada apa-apa yang kita buat berkaitan dengan Al-Quran. Kena buatlah. Dia jadi benteng kepada kita. Sebab saya rasa kita semua pernah melaluinya. Saya sendiri pun pernah melaluinya. Yalah, manusia kadang-kadang alpa, biasalah. Saya pun pernah 3 hari tak baca Al-Quran. Pernah. Saya mengakuilah kelemahan diri saya sendiri. Pernah juga tertinggal perkara tersebut. Dan kita dapat rasa bila kita tak buka Al-Quran, memang benda-benda yang tidak baik itu senang datang kepada kita. Dan datang pula kepada kita, kita pula terdorong dengan perkara kejahatan tersebut. Sedangkan kita tahu benda tu jahat, betul tak? Kita tahu benda tu jahat, kita tahu benda tu tak betul. Hati kita boleh meletakkan suatu nilai kepada satu perkara tersebut. Dia tahu, ni salah, ni tak betul, akal kita kata tak betul dan sebagainya. Tapi kenapa kita buat juga? Kenapa kita buat juga kejahatan tersebut? Kerana ketika itu syaitan dah mula menguasai hati kita, nafsu mula membelenggu hati kita. Sebabkan kita tidak menyucikannya dengan cahaya keimanan. Kita tak pancarkan ia dengan cahaya keimanan kita menerusi bacaan Al-Quran, menerusi zikrullah dan sebagainya. Ini memanglah berkaitan dengan kerohanian. Ia sesuatu yang subjektif, ia sesuatu yang abstrak yang tidak boleh dilihat oleh mata. Tapi insya-Allah yakinlah bagi mereka yang benar-benar menghayatinya, bagi mereka yang benar-benar meyakini dan menghayati, beramal dengannya, mereka dan mudah-mudahan kita semua akan merasai kehebatan dan juga keajaiban amalan kerohanian ini tatkala kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan yang ampuh yang ada pada kita, yang tidak ada pada mereka yang bukan beragama Islam. Mereka yang bukan beragama Islam mereka tidak nampak perkara ini. Tapi kita nilai yang ultimate values yang ada kepada kita ialah apabila kita ni memelihara kerohanian kita ni berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan, walaupun kita ni dalam bidang, contohnya mungkin antum semua tuan-puan, siswa-siswi sekalian dalam bidang yang berbeza, tapi tak pernah pun meninggalkan agama dalam bab amalan dan sebagainya. Kan? Ni dalam bidang mana ni? Engineering Bidang apa ni? Sekarang kita orang tengah buat A-level. A-level. Tengok ada A-level. A-level. Lepas A-level pergi ke mana? Degree ke UK atau US. Tengok. Hebat-hebat semuanya. Kira ni persediaan lah. Macam persediaan ke Jepun, persediaan ke US kan. Pastilah macam tu jadi tak kira lah kita ni dalam bidang apa pun, dengan amalan kerohanian itulah menjadi benteng kepada kita, menjadi perisai kepada kita tatkala kita berdepan dengan pelbagai liku-liku kehidupan. Lagilah kalau pergi ke rantau orang ni, kita tak tahu apa jua yang akan berlaku di hadapan kita kan. Ni adik-adik yang lebih muda perlulah mendorong semangat yang ada itu kepada kegiatan-kegiatan kerohanian. Dan saya pun melalui alam remaja ni, bolehlah kita katakan remaja lagi ni. Tengok muka pemuda-muda ni 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Dia masih alam remaja lah, alam remaja, di puncak remaja. Masuk 22 tu dah matang sikit, 22, 23 ke atas tu dah mula matang. Biasanya alam remaja ni dia punya bezanya alam remaja ni dengan alam, kita kata alam belia, ialah remaja ni dia ada semangat. Dia ada semangat yang membuak-buak. Saya melaluinya. Dia bermula masuk tingkatan 3,
mula masuk 15 tahun sehinggalah umur 22 tahun, 23 tahun, dia ada semangat yang membuat-buat. Semangat ini yang perlu dilorongkan pada tempat yang betul. Kan? Semangat ingin tahu, semangat nak buat perkara yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ini dia nak buat benda yang berbeza dengan orang lain. Dia nak teroka perkara yang baru. Dia kalau suatu perkara yang dia minat, dia sanggup buat apa saja sampai dia dapat. Kalau tak dapat, dia akan berontak. Ini biasa dalam usia sebeginilah. Kalau dia tak dapat, dia berontak. Jadi kalau bercinta sungguh. Dengan dia hanyut sampai ke tahap kalau tak dapat kahwin, dia sanggup bunuh diri. Wal'ayazubillah. Sampai ke tahap itu. Sebab itu kes bunuh diri di kalangan kalau kes bunuh diri, kalau kita lihat ada yang banyak juga berkaitan dengan putus cinta di kala usia yang masih muda. Ini. Sebab apa? Sebab dia ada perasaan yang sangat berbeza, membuat-buat. Dan kes-kes yang berkaitan dengan ketelanjuran, anak tak sah taraf pun banyak berlaku pada usia 15 hingga 21 tahun. Statistik menunjukkan bahawasanya kes-kes anak tidak sah taraf itu berlaku pada usia 15 hingga 21 tahun yang paling banyak. Kan? Dan kalau kita tengok kajian tersebut, kita tengok tidak menampakkan graf yang menurun. Graf dia meningkat, tak menurun. Ini yang membimbangkan kita sebenarnya lah. Jadi bentengnya itulah, kita kena ada amalan kerohanian yang teguh. Kan? Kes-kes yang kadang-kadang kita dengar pun memang kebanyakannya usia sekitar 23 ke bawah. 23, 22, 21, 20, 19, 18. Di sekitar itu. Kan? Bila masuk umur 24, 25, dia dah mula boleh mematangkan diri dia. Waktu itu dia bolehlah mengawal emosi, hawa nafsu dia. Bila dah sampai ke puncak kematangan, sesuailah untuk bernikah. Kalau tengok masih lagi tak boleh kontrol kemarahan, tak boleh kawal hawa nafsunya, tak boleh kawal ni, itu perlu lagi bimbingan kerohanian. Kena cari murabi dulu, berguru dulu supaya dia rasa hati dapat dididik, ditenangkan, dan akhirnya bolehlah sedikit sebanyak membina kematangan dan nak berumah tangga sebaik itu pun tiada masalah. Terpulanglah, ini pandangan saya lah, Okey, Okey, berbalik kepada surah Al-Waqi'ah. Dah cerita pasal lain lah. Okey, berbalik kepada surah Al-Waqi'ah. Jadi surah Al-Waqi'ah ni dia ada berapa ayat? Ada 96 ayat. Tambah lagi 4 ayat saja. Mungkin boleh baca surah Al-Fatihah dulu ke? Surah Al-Fatihah ni ada 7 ayat. Kan? 96 campur dengan 7 jadilah 103. Jadi kita telah menunaikan hak Al-Quran. Dan itu yang paling ideal, sekurang-kurangnya 100 ayat dalam sehari. Paling tidak dalam tempoh 3 hari mesti kita ada melakukan apa juga yang berkaitan dengan Al-Quran. Okey, habis berkaitan dengan bilangan ayat, dan kita nak lihat pula kepada status surah Al-Waqi'ah. Maksud status ni ialah apakah surah Al-Waqi'ah ini merupakan surah Makkiyah ataupun Madaniyah. Kita perlu fahami bahawasanya Al-Quran ini dan juga surah-surah ataupun ayat-ayatnya terbahagi kepada 2 jenis ataupun 2 bentuk. Yang pertama, sama ada ia adalah Makkiyah ataupun yang kedua, ia adalah Madaniyah. Makkiyah ataupun Madaniyah. Jadi surah Al-Waqi'ah ini merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Biasa kita sebut Makkiyah dan Madaniyah ini apabila kita sandarkan ia kepada Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Jadi mana-mana pun dalam Al-Quran mesti ada ketetapan bahawasanya ia adalah Makkiyah ataupun Madaniyah. Jadi surah Al-Waqi'ah ini merupakan surah Makkiyah. Apa yang dimaksudkan dengan Makkiyah? Makkiyah biasanya kita fahami ialah ia ataupun ayat tersebut diturunkan di Mekah dan kepada penduduk Mekah secara umumnya. Biasa kita faham gitu, betul tak? Bila cakap Makkiyah, kita dengar perkataan Makkiyah tu dekat dengan kalimah Mekah. Maka kita fahami bahawasanya ayat Al-Quran ataupun surah yang
distatuskan sebagai makiyah itu ialah ayat atau surah yang diturunkan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya, juga diturunkan di Mekah dan sekitarnya. Biasanya kita faham gitulah. Begitu juga Madaniyah, iaitu ayat Al-Quran ataupun surah yang diturunkan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya, juga di kawasan Madinah dan sekitarnya. Kita faham gitu biasanya sebab sesuai dengan perkataan Makiyah itu dekat dengan kalimah Mekah, Madaniyah itu dekat dengan kalimah Madinah. Tetapi makna yang sebenar Makiyah dan Madaniyah yang paling tepat dan yang paling menyeluruh ialah Makiyah ialah apa jua ayat ataupun surah yang diturunkan sebelum hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena faham. Asal saja ayat ataupun surah yang diturunkan sebelum hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia merupakan surah ataupun ayat Makiyah. Manakala apa jua ayat ataupun surah yang diturunkan selepas hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia merupakan ayat ataupun surah Madaniyah. Inilah pengertian yang paling tepat. Dan memanglah kita dapat perhatikan bahawasanya kebanyakan waktu sebelum hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah itu ialah Nabi berada di mana? Nabi berada di Mekah lah. Nabi berada di Mekah. Sebelum hijrah baginda, Nabi banyak berada di Mekah. Dan selepas hijrah baginda Nabi ke Madinah, memanglah Nabi banyak berada di Madinah. Tetapi pengertian ini adalah lebih komprehensif, lebih menyeluruh, kerana secara tidak langsung dia merangkumi segala aspek dan tidak timbul persoalan lain. Tidak timbul persoalan lain. Macam mana maksud tidak timbul persoalan lain ni? Maksudnya ialah kalaulah ayat tersebut diturunkan di Tabuk contohnya. Kita nak kategorikan ayat tersebut ayat apa? Tabuk ni berada di mana? Sahabat-sahabat semua. Berada di mana? Tabuk berada di mana? Jauh. Tabuk ni berada di utara Arab Saudi ya. Utara Arab Saudi yang jaraknya kira-kira 800 km. 800 km dari Madinah. Agak jauh. Apakah itu termasuk ayat Madaniyah ataupun ayat Makiyah? Dia tidak berdekatan dengan Makkah dan tidak juga berdekatan dengan Madinah. Dia timbul persoalan kalau kita nak kaitkan ayat Quran ini turunkan pada tempat. Jadi macam mana pula ayat-ayat yang turunkan di Baitul Maqdis sebagai contoh? Yang luar daripada kawasan Arab Saudi, dimasuk di Palestin pula. Jadi ambil pendekatan yang ulama, jumhur ulama, majoriti ulama meletakkan bahawasanya Makiyah dan Madinah itu melihat kepada sebelum hijrah baginda Nabi SAW dan juga selepas hijrah baginda Nabi SAW. Jadi surah Al-Waqiah ini maknanya ia diturunkan sebelum hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan sebelum hijrah baginda Nabi SAW. Dan kita boleh nampaklah ciri-cirinya. Ayatnya pendek, cerita banyak menyentuh tentang soal ketuhanan, soal hari kiamat, soal akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penekanan terhadap ciptaan alam semesta. Ini contoh dan juga ciri-ciri ayat Makiyah. Ciri-ciri ayat Makiyah ni macam mana? Dia banyak menyentuh soal ketauhidan, tentu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala menerusi penciptaan langit, bumi, bulan, bintang, gunung ganang dan sebagainya. Cerita tentang akhlak, cerita tentang balasan syurga neraka, tentang keimanan dan sebagainya. Itulah ciri-ciri ayat Makiyah. Okey. Habis berkaitan dengan status. Kita sentuh tentang ayat, bilangan ayat. Dalam surah Al-Waqiah kita telah sentuh tentang surah Al-Waqiah merupakan surah Makiyah. Kita juga telah menyentuh tentang fadilat surah Al-Waqiah. Dan seterusnya kita nak pergi pula kepada masuk kepada inilah nama surah Al-Waqiah itu sendiri. Nama surah Al-Waqiah itu sendiri ya. Okey, nama surah Al-Waqiah ini diambil daripada ayat pertama dari surah Al-Waqiah. Kita baca ayat pertama di surah Al-Waqiah, apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ada kalimah al-waqi'ah. Apakah yang dimaksudkan dengan al-waqi'ah? Al-waqi'ah merupakan nama lain nama lain bagi hari kiamat. Dalam Al-Quran ni nama yang paling banyak disebutkan ialah hari kiamat. Hari kiamat dengan pelbagai nama.
Kan kalau kita tengok nama-nama surah itu tidak kurang daripada 10 surah merujuk kepada nama lain bagi hari kiamat. Tidak kurang daripada 10 surah, daripada 114 surah tu di dalam Al-Quran, tidak kurang daripada 10 surah merujuk kepada nama-nama hari kiamat. Antaranya surah Al-Waqi'ah inilah. Surah Al-Waqi'ah merupakan nama lain bagi hari kiamat. Ada surah At-Takwir, ada surah Al-Infitar, ada surah An-Naba, ada surah Al-Zalzalah, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Al-Waqi'ah, ada surah An-Nazi'at, ada surah Al-Qari'ah. Nama-nama yang saya sebutkan tadi itu semuanya adalah nama-nama lain bagi hari kiamat. Banyak tak? Banyak. Itulah dia nama yang paling banyak yang merujuk pada hari kiamat di dalam surah-surah Al-Quran. Berbanding dengan nama lain, maknanya penegasan dan penekanan terhadap hari kiamat itu ternyata lebih terselah disentuh di dalam Al-Quran berbanding yang lain. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Al-Waqi'ah itu? Ya, kita tahu ia adalah nama lain bagi hari kiamat, ataupun kita boleh juga terjemahkan sebagai hari kiamat. Tetapi Al-Waqi'ah ini dari sudut bahasanya apa maknanya? Waqi'ah itu bermaksud suatu perkara yang reality. Suatu perkara yang reality. Yang biasa kita sebut waqi'. Ia bersesuaian dengan waqi' setempat. Mengikut waqi' setempat, mengikut waqi' melihat kepada reality setempat. Jadi Al-Waqi'ah ini dinamakan sebagai Al-Waqi'ah kerana nak menunjukkan bahawasanya hari kiamat itu suatu perkara yang pasti berlaku. Hari kiamat suatu perkara yang pasti berlaku, ia merupakan suatu realiti yang pasti berlaku yang tidak boleh didustakan. Tidak boleh didustakan walaupun digambarkan dalam Al-Quran dengan kedahsyatan yang begitu dahsyat. Digambarkan dengan suatu kegemparan, suatu keributan yang begitu dahsyat. Kalau kita baca kadang-kadang, dahsyat betul ni rakaman Al-Quran mengenai kejadian hari kiamat. Sehingga kadang-kadang kita rasa macam, tak terbayang dengan akal kita. Bahkan timbul pula keraguan di setengah manusia rasa, tak mungkinlah sampai ke tahap itu. Wal'ayatubillah, jangan rasa begitu. Nanti kita tengok ayat-ayat berkaitan dengan Al-Waqi'ah yang menceritakan kepada kita tentang hari kiamat yang begitu dahsyat. Dan kadang-kadang kita tak percaya, biar betul berlaku sampai ke tahap itu. Biar betul sampai berlaku ke tahap itu. Tapi kita tidak boleh pertikaikan. Kerana apa? Kerana ia merupakan satu realiti yang pasti berlaku. Satu realiti yang pasti berlaku. Kita tengok nanti macam mana kejadian hari kiamat yang begitu dahsyat yang kita tidak boleh pertikaikan. Kerana apa? Kerana ia datang daripada Al-Quran. Al-Quran ini segalanya benar. Segalanya benar dan tidak boleh dipertikaikan. Walaupun kita tengok dari sudut penggambaran dan penceritaan hari kiamat itu begitu dahsyat, kita kena akur dan percaya 100% dan tidak mempertikaikan tentang hari kiamat tersebut yang pasti berlaku. Okey. Habis berkaitan dengan nama lah. Barulah kita nak pergi kepada tafsir ayat. Okey, sebelum kita nak pergi kepada tafsir ayat, kita bacalah. Kita baca. Kalau boleh baca sama-sama lagi baik. Biasanya kalau saya sampaikan kuliah tafsir, adalah contohnya kalau jemaah masjid akan ikut. Kalau dekat melalui Maya Google Meet ni, saya tak pastilah macam mana. Tapi tak apalah, saya baca seorang pun tak apa. Biasanya kalau di masjid, saya sampaikan kuliah tafsir, saya baca, kemudian para jemaah ikutlah. Tapi tak apa, yang ni saya baca seorang pun tak apalah. Kita ambil keberkatan dari bacaan Al-Quran. Okay. Yang lain boleh tengok dan tadabbur lah saya baca, dan yang lain dengar baik-baik lah. Kita baca sedikit dulu, kita tak baca sampai semua, sekadar yang kita nak sentuh pada malam ini. Yang kita nak sentuh pada malam ini, saya baca sampai ayat 26. Saya baca sampai ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah
ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. Okay, terjemahannya kita akan lihat satu persatulah daripada tafsir yang kita nak tengok. Okey, kita tengok satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Masuk pada ayat pertama. Okey, sebelum tu dalam surah Al-Waqi'ah ini kita perlu fahami bahawasanya ia terbahagi kepada beberapa topik-topik penting. Topik-topik penting itu boleh kita tengok berdasarkan kepada pecahan-pecahan ayat. Ini pentinglah. Topik yang pertama yang boleh kita lihat ialah berkaitan dengan realiti kejadian hari kiamat. Realiti kejadian hari kiamat. Ia bermula daripada ayat 1 sehinggalah ayat 6 sehingga ayat 6. Ayat 1 hingga ayat 6. Kemudian masuk pada topik yang kedua pula. Topik yang kedua ialah menceritakan tentang 3 golongan pada hari kiamat. 3 golongan pada hari kiamat. Jadi dalam topik yang kedua ni bermula daripada ayat 7 sampai ayat 57. Sampai ayat 57. Jadi ada kira-kira 1 muka surat setengah. Dan dalam topik yang kedua ni, dari ayat 7 sampai ayat 57 ni, terbahagi pula kepada 3 subtopik. Terbahagi kepada 3 topik kecil. Apa topik kecil tersebut? Yang pertama ialah golongan yang pertama. Golongan yang pertama merujuk kepada golongan as-sabiqun. Golongan as-sabiqun iaitu golongan yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini topik kecil yang pertama. Yang mana
cerita tentang golongan as-sabiqun ini bermula dari ayat 10 sehinggalah ayat 26. Ayat 10 hingga ayat 26. Kemudian masuk pula kepada subtopik yang kedua ataupun topik kecil yang kedua di bawah topik besar yang kedua berkaitan dengan 3 golongan tadi. Subtopik yang kedua merujuk pada golongan yang kedua. Golongan yang kedua ialah ashabul yamin. Ashabul yamin atau bahasa Melayunya ialah golongan kanan. Golongan kanan, iaitu mereka yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan. Dan mereka juga merupakan penghuni syurga. Tapi martabat mereka ni lebih bawah sedikit daripada martabat golongan as-sabiqun. Cerita tentang golongan ashabul yamin ini ataupun golongan kanan ini bermula dari ayat 27. Ayat 27 sehinggalah ayat 40. Okey. Kemudian masuk kepada subtopik yang ketiga, subtopik ataupun topik kecil yang ketiga ialah cerita tentang golongan kiri. Golongan kiri ialah mereka yang menerima catatan amalan dengan tangan kiri yang dipanggil sebagai ashabus shimal. Ashabus shimal. Mereka ini merupakan penghuni neraka. Penghuni neraka. Jadi cerita tentang penghuni neraka ni, ashabus shimal ni bermula dari ayat 41 sehinggalah ayat 57. Sehingga ayat 57. Habis cerita tentang tema ataupun topik yang kedua. Kita tengok topik yang pertama, kita tengok topik yang kedua. Tengok pula pada topik yang ketiga. Topik yang ketiga pula berkaitan dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Topik yang ketiga berkaitan dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ia bersangkut paut dengan perbahasan sustainability science. Sains kelestarian. Berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Dalam Al-Quran ada juga menyentuh berkaitan dengan sains, walaupun tidaklah secara langsung, tetapi ada isyarat-isyarat di dalam Al-Quran yang kita boleh lihat. Antaranya yang terdapat dalam surah Al-Waqiah ini. Dalam topik yang ketiga bermula dari ayat 58 sehingga ayat 74. 58 hingga 74. Dalam topik yang ketiga ni pula, ia terbahagi kepada 4 subtopik. Ada 4 subtopik pula. Apa 4 subtopik tu? Yang pertama ialah berkaitan dengan nikmat nyawa. Yang pertama ialah subtopik yang pertama berkaitan dengan nikmat nyawa dan kehidupan. Yang mana ia bermula dari ayat 58 sehinggalah ayat 62. 58 hingga ayat 62. Kemudian masuk kepada subtopik yang kedua, cerita tentang nikmat tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Bermula dari ayat 63 sehinggalah ayat 67. 63 hingga 67. Kemudian masuk pula kepada subtopik yang ketiga, cerita tentang nikmat air. Nikmat air. Bermula dari ayat 68 sehinggalah ayat 70. 68 hingga ayat 70. Kemudian masuk pula pada subtopik yang keempat, cerita tentang nikmat api. Nikmat api. Yang bermula dari ayat 71 sehingga 74. 71 hingga 74. Jadi dalam topik yang ketiga ini terbahagi kepada 4 subtopik yang mana keempat-empat subtopik itu mewakili satu nikmat. Nikmat kehidupan dan nyawa, nikmat tumbuh-tumbuhan dan tanaman, nikmat air dan juga nikmat api. Itu berkaitan dengan topik yang ketiga.
Kemudian masuk pula pada topik yang keempat. Topik yang keempat pula berkaitan dengan kedudukan dan keagungan Al-Quranul Karim. Kemuliaan dan keagungan Al-Quranul Karim. Jadi topik yang keempat ini bermula dari ayat 75 sehinggalah ayat 82. 75 hingga ayat 82. Kemudian masuk pula kepada topik yang kelima. Topik yang kelima berkaitan dengan sakaratul maut. Berkaitan dengan sakaratul maut, iaitu saat kematian. Saat kematian. Bermula dari ayat 83 sehinggalah ayat 87. 83 sehingga ayat 87. Kemudian bagi topik yang terakhir dari surah Al-Waqi'ah, yang mana bermula dari ayat 88 sehingga ayat 96, ia menceritakan tentang rumusan keseluruhan yang terkandung dalam surah Al-Waqi'ah. Rumusan keseluruhan yang terkandung dalam surah Al-Waqi'ah. Bermula dari ayat 88 sehinggalah ayat 96. Okay, 88 hingga ayat 96. Jadi itulah pembahagian yang boleh kita lihat secara umum berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah. Ada berapa banyak topik semuanya? Ada berapa banyak? Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 6 topik semuanya. 6 topik yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah. Kita sekarang ni, hari ni insya-Allah kita cuba tengok topik yang pertama dan sebahagian topik yang kedua. Topik yang pertama dan sebahagian topik yang kedua. Okey. Tengok ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah." Idza, apabila, waqa'at, berlakunya, waqa'at al-waqi'ah, hari kiamat. Al-waqi'ah, hari kiamat, yang merujuk kepada perkara yang pasti berlaku. Merujuk kepada perkara yang pasti berlaku. Kiamat ni memang pasti berlaku. Apabila berlakunya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengemukakan kalimah waqa'at. Waqa'at ini kalau kita fahami, ia dikemukakan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi. Maksud fi'il madhi ini ialah kata kerja yang telah berlaku, sedangkan kiamat itu belum berlaku. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlakunya kiamat. Tapi kiamat dah berlaku tak? Kiamat dah berlaku tak? Sekarang ni kiamat dah berlaku ke belum? Belum lagi. Kiamat besar tu belum berlaku lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengemukakan kalimah waqa'at itu dalam bentuk kata kerja yang telah berlaku. Seakan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, apabila telah berlakunya kiamat. Macam tu apabila telah berlakunya kiamat. Sedangkan kiamat belum berlaku. Apa rahsia gaya persembahan bahasa Al-Quran sebegitu rupa? Inilah kehebatan bahasa Al-Quran. Apabila suatu perkara yang mana belum berlaku tetapi dipersembahkan dalam bentuk kata kerja yang telah berlaku, ia memberikan faedah bahawasanya perkara tersebut pasti berlaku. Perkara tersebut pasti berlaku. Jadi kena faham kaedah tu. Apabila satu perkara itu belum berlaku, tetapi dalam ayat Al-Quran ataupun ayat dalam bahasa Arab itu pakai kalimah ataupun kata kerja yang telah berlaku, maka ia memberikan faedah, ia memberikan maksud bahawasanya perkara itu walaupun belum berlaku tapi ia pasti berlaku. Itu kita faham. Contoh yang lain yang mudah kita boleh faham ialah apabila kita mendengar muazzin
melaungkan iqamah. Melaungkan iqamah. Kan kita nak menunaikan solat kan, bila kita nak menunaikan solat, sebelum nak solat tu ada iqamah kan. Bila mana muazzin iqamah, ada satu lafaz yang kita lafazkan, yang muazzin lafazkan ialah qad qamatis salatu qad qamatis salat. Kan, qad qamatis salatu qad qamatis salat. Apa maksud qad qamatis salatu qad qamatis salat? Maksudnya ialah kalau kita terjemahkan secara bahasanya ialah solat telah didirikan. Maksudnya ialah solat telah didirikan. Telah menunaikan solat, gitu Solat telah didirikan. Apakah solat telah didirikan ketika itu? Belum. Solat belum pun dilaksanakan. Belum lagi dilaksanakan solat ketika itu. Tetapi apabila telah qamat, menunjukkan secara isyaratnya solat pasti akan didirikan. Gitu. Menunjukkan secara pastinya solat akan didirikan. Gitu ini uslub ataupun gaya bahasa Al-Quran memang begitu. Gaya bahasa Arab memang begitulah. Dalam Al-Quran banyak dikemukakan sedemikian rupa, walaupun disebut dalam bentuk fi'il madhi ataupun kata kerja yang telah berlalu, tetapi ia menunjukkan kepada kita faedahnya ialah perkara tersebut pasti berlaku. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya kiamat ataupun suatu yang realiti. Pada ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Maksudnya ialah laisa, tidak. Laisa tu maksud tidak. Liwaqa'atiha, dengan terjadinya ia kadhibah, orang yang mendustakan. Dengan arti kata, kalau kita nak faham, tidaklah orang-orang itu mampu untuk mendustakan tatkala terjadinya ia. Tidaklah mampu didustakan oleh sesiapa pun apabila berlakunya ia. Kalaulah di dunia dulu ada orang yang Muslim, bahkan orang kafir sendiri, mempertikaikan tentang hari kiamat, tatkala berlaku kiamat itu, maka ketika itu langsung mulut mereka terkunci dan tidak boleh dipertikaikan lagi. Dulunya di dunia mereka pertikaikan hari kiamat. Bila benar-benar berlaku hari kiamat di hadapan mereka, pasti mereka tidak boleh pertikaikan kiamat tersebut, sebab betul-betul ia realiti berlaku di hadapan mereka. Terkunci terus mulut mereka, mereka tidak mampu untuk mempertikaikan kiamat. Ini yang kita kena fahami lah. Jadi disebabkan berlaku kiamat tersebut, maka satu ketika dahulu ada orang yang suka mendustakan hari kiamat. Di akhirat mereka pasti terkunci mulut mereka kerana melihat kiamat yang benar-benar berlaku sebagaimana yang telah diperingatkan kepada mereka di dunia. Setelah mana diperingatkan kepada mereka di dunia. Jadi soal kiamat ni tidak boleh disangka, tidak boleh dipertikaikan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat yang tidak boleh disangkal, yang tidak boleh dipertikaikan? Ini kita kena fahami. Kita kena fahami bahawasanya pokok perbincangan dalam kalangan musyrikin Mekah khususnya, perbincangan mereka ataupun kita kata penolakan mereka, keingkaran mereka kepada seruan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ialah tidak lari daripada dua perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama ialah apa-apa yang berkaitan dengan aspek keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni ditujukan kepada siapa? Kepada penduduk Mekah lah. Kepada penduduk Mekah, sebab ayat ni ayat Makkiyah. Jadinya nature, suasana ketika itu lebih banyak perdebatan dan keingkaran golongan musyrikin Mekah, golongan yang mensyirikkan Allah ini di Mekah ni, terhadap dua isu penting. Isu yang pertama ialah soal
ketauhidan, iaitu soal keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini mereka mempertikaikan. Yang kedua apa dia? Yang kedua ialah apa-apa yang berkaitan dengan hari kiamat. Apa-apa yang berkaitan dengan hari kiamat. Jadi dua benda ni yang dipertikaikan oleh mereka. Yang berkaitan hari kiamat ni sama ada dalam bentuk hari kiamat tu sendiri memang mereka pertikaikan tidak akan berlaku. Yang kedua, mereka mempertikaikan kehidupan selepas mati. Kehidupan selepas mati itu maksudnya hari kiamat jugalah. Apa-apa soal kehidupan selepas mati ke ataupun kejadian hari kiamat yang dahsyat ke, semua mereka kata itu semua dusta belaka. Mereka kata dusta belaka. Jadi sebab itulah ayat Al-Quran ini ditegaskan pada ayat yang kedua, bahawasanya apabila semua umat manusia termasuklah golongan yang ingkar terhadap hari kiamat yang dibangkitkan, Allah tegaskan pada ayat yang kedua ini, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kejadian hari kiamat itu apabila berlaku, tidak ada langsung manusia yang mampu untuk mendustakannya, nak mempertikaikannya, nak menafikannya. Tergamam manusia ketika itu lantaran benar-benar berlakunya kiamat. Yang satu ketika dahulu mereka sanggah, satu ketika dahulu mereka pertikaikan, mereka dustakan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ketiga, khafidatur rafi'ah. Ini yang saya katakan tadilah. Yang saya katakan bahawasanya hari kiamat ni suatu perkara yang begitu dahsyat berlaku. Kan? Satu perkara yang begitu dahsyat yang berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala kata khafidatur rafi'ah. Kejadian kiamat itu merendahkan suatu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama, kejadian hari kiamat itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. Bagaimana? Apabila manusia dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, maka ada orang yang baik, orang yang saleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat mereka dengan memasukkan mereka ke dalam syurga. Itu maksudnya meninggikanlah satu golongan. Manakala ada pula golongan yang lain yang mana banyak melakukan maksiat, melakukan dosa, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah merendahkan dia di akhirat dengan cara mereka masuk ke dalam api neraka. Ini satu golongan yang lain. Jadi ada dua golongan. Dua golongan, secara umumnya dua golongan lah, yang baik dan juga golongan yang buruk. Jadi satu golongan yang baik ni Allah tinggikan darjat mereka masuk ke dalam syurga, satu lagi golongan yang mana Allah rendahkan martabat mereka masuk ke dalam api neraka. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua ialah khafidatur rafi'ah, itu merujuk kepada suatu fenomena hari kiamat yang mana yang berada di bawah naik ke atas, yang berada di atas turun ke bawah. Yang mana yang ada di bawah naik ke atas, yang berada di atas turun ke bawah. Dengan arti kata lain, contohnya, apa jua yang berada di bawah, maka ia akan berada di atas. Contoh gempa bumi. Gempa bumi ni dekat tanah kan, jadi tanah-tanah ni keluar, naik ke atas. Gempa bumi. Letusan gunung berapi, keluar dari perut bumi. Tsunami, tu semua dari bawah tu. Tsunami disebabkan gagaran daripada perut bumi. Gempa bumi, tanah runtuh, tsunami, letusan gunung berapi, yang datang semuanya daripada tanah naik ke atas. Manakala yang dari atas pula turun ke bawah. Apa dari atas? Contohnya hujan api, contohnya hujan batu, contohnya ribut petir, contohnya taufan yang dari langit ni turun. Begitu dahsyat kiamat yang digambarkan dalam Al-Quran. Dan perkara ini kita boleh lihat disebutkan juga dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr, firman Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr, sekejap ayat 74, faja'alna 'aliyaha safilaha. Ni kalau kita buka tafsir, memang para ulama tafsir menggunakan ayat ini untuk menghuraikan tafsiran yang kedua bagi ayat 3 dari surah Al-Waqi'ah. Rafi'atul Rafi'ah, selain ia memberikan maksud meninggikan satu golongan dan merendahkan satu golongan, ia juga memberikan maksud fenomena kiamat, sebagaimana yang digunakan pakai oleh ulama tafsir yang lain untuk menghuraikan ayat ini, iaitu pada ayat 74 dari surah Al-Hijr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Apa maksudnya? Maksudnya, dan kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang terbalik. Tunggang terbalik. Tertimbus segala yang ada di muka buminya dan kami hujani pula di atasnya dengan batu dari tanah yang dibakar. Dah tanah dari bawah timbus kaum Lut, yang atas pula turun dengan hujan batu. Dua-dua bergerak seiringan kepada kaum Lut. Kan kaum Lut ni kaum yang melakukan perbuatan luar tabi'i lah, perbuatan luar tabi'i sesama lelaki Jadi ini satu bentuk ancaman yang sebagaimana telah berlaku di dunia terhadap satu kaum terdahulu terhadap satu kaum yang terdahulu. Dan kalau terdahulu pun boleh berlaku sedemikian rupa, hari kiamat lagi-lagilah dahsyat. Hari kiamat lagi dahsyat sebagaimana yang dinyatakan pada ayat yang ketiga. Bahkan pada ayat keempat, kita tengok pula ayat keempat, gambaran hari kiamat tu lagi dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iza rujjatil ardu rajja. Iza, apabila, rujjatil ardu, bumi digoncangkan. Rujjat itu maksudnya digoncangkan. Al-ardu, bumi. Rajja, segoncang-goncangnya. Perkataan rujjat kemudian rajja daripada kalimah yang sama. Kalimah yang sama. Apabila dua kalimah yang sama berulang dalam satu ayat, ia memberikan maksud perbuatan ataupun suatu kejadian itu begitu dahsyat. Suatu kejadian itu begitu dahsyat. Di sini dikatakan iza rujjatil ardu rajja, apabila digoncangkan bumi. Boleh saja Allah Subhanahu wa ta'ala kemukakan sehingga iza rujjatil ardu. Sampai situ saja noktah. Contoh, sampai situ saja ayat 4. Boleh aja. Kita pun dah faham dah. Kita pun dah faham. Dan apabila bumi digoncangkan. Faham dah. Tapi disebutkan lagi di situ roja, perkataan roja disebut. Apabila bumi digoncangkan. Ada pula perkataan roja di situ dengan segoncang-goncangnya. Dengan segoncang-goncangnya. Maknanya hari kiamat nanti berlaku, dia bukan goncangan biasa yang kita fahami. Bukan goncangan seperti gempa bumi itu. Kan seperti mana yang berlaku gempa bumi Aceh ke sekitar 7.8 skala Richter tu. Itu hanyalah tak capai 1% pun daripada kiamat yang sebenar. Tak capai 1% pun dari keadaan dan fenomena kiamat yang sebenar. Kerana kiamat yang sebenar yang digambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqi'ah ini, dikatakan bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncang. Kita bayangkanlah bumi ini, kalau nak dinisbahkan dengan keseluruhan alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah sangat. Apalah sangat. Kan? Hatta butiran pasir, kita tengok butiran pasir ya. Butiran pasir yang ada tepi pantai tu, ambillah sebutir pasir tak. Cuba kita nisbahkan dengan bumi yang kita duduk, itu belum menyamai lagi saiz bumi dengan keseluruhan alam semesta.
Boleh faham tak maksud saya? Kalaulah kita nak katakan bumi itu seumpama butiran pasir di tepi pantai, manakala cakrawala ataupun alam semesta itu adalah bumi itu sendiri, maka sememangnya bumi lebih kecil daripada itu. Bumi lebih kecil daripada alam semesta yang kita nisbahkan ia sebagai bumi. Maknanya bumi ni kalau dinisbahkan dengan alam semesta ni lebih kecil daripada sebutir pasir, yang mana kita ibaratkan alam semesta pula seumpama keluasan bumi. Maknanya terlalu kecil bumi ni. Kalaulah bumi terlalu kecil, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Besar itu boleh melakukan apa sahaja terhadap bumi dan alam semesta. Kita, apabila kita ni sebagai seorang yang kita rasa macam, yalah, dalam dunia kita memang kita tak rasa. Cuba kalau kita bayangkan kita ni menjadi kecil contohnya. Kita jadi kecil, kita jadi sebesar semut contohnya. Cuba jatuh setitis air je pun, setitis air dari contohnya dari cawan ke, kena pada kita. Tapi ketika itu kita jadi kecil. Kita sebesar semut. Apa yang kita rasa ketika itu? Kita rasa dah jadi banjir besar lah. Betul tak? Banjir besar dah. Titik 2 tu dah banjir besar lah bagi kita. Sebab apa? Sebab kita ni hanya merupakan semut halus saja. Banjir besar. Itulah ibaratnya. Kita ni kerdil sangat. Kecil, kerdil sangat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekadar bumi ni digoncangkan macam biji guli tu, mampus terus lah kita. Nak kata dahsyatnya kiamat berlaku terhadap seluruh umat manusia di akhir zaman. Sebab itu kalau kita baca Al-Quran, iza rujjatil ardu rajja, ya Allah, digoncangkan bumi dengan segoncang-goncang. Apalah sangat bumi ni dengan alam semesta ni, dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bila-bila masa sahaja Allah boleh memusnahkan bumi dengan sekelip mata saja. Boleh, dengan mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala memusnahkan bumi. Jadi kiamat ni memang satu perkara yang begitu dahsyat berlaku, dengan bumi digoncangkan dengan segoncang-goncang. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa maksudnya ialah wa dan bussati dihancurkan, al-jibalu gunung gadang, bassa sehancur-hancurnya. Bumi dahlah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, gunung gadang pula dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan gunung gadang dihancurkan begitu saja. Tapi ada pula kalimah yang di hujung tu diulang 2 kali tu. Bussat kemudian bassa. Di mana perkataan pada ayat 4 rujat raja. Ada signifikannya apabila disebut kalimah raja dan juga kalimah bassa di hujung tu. Kerana nak memberikan gambaran yang begitu dahsyat yang pasti berlaku pada hari kiamat. Jadi pada ayat 5 ni Allah Subhanahu Wa Taala nak kata apa? Gunung ganang dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dahsyatnya kiamat itu, gunung ganang dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Dia bukan hanya sekadar letusan gunung berapi tu, menyebabkan gunung berapi pun menjadi lebur. Setakat leburnya pun di bahagian tertentu saja. Dia bukan hanya sekadar tiba-tiba tsunami sehingga boleh memusnahkan gunung, tapi gunung tu tetap juga berdiri teguh di situ. Yang musnahnya hanya di permukaan gunung saja. Tetapi diibaratkan di dalam Al-Quran apabila kiamat itu ialah gunung ganang tu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Bagaimana gambaran gunung ganang dihancurkan dengan sehancur-hancurnya? Itulah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan pada ayat 6. Allah kata pada ayat 6, fakanat haba'an mumbatha. Maka ketika itu jadilah gunung ganang itu debu yang berterbangan. Jadilah debu yang berterbangan. Allahu Akbar. Kita pun kalau gunung ganang itu bergegar sikit pun menyebabkan kita rasa gerun, takut. Kan? Cukup dengan gempa bumi pun
Gempa bumi menyebabkan adanya ialah gegaran pada gunung, jatuhnya batu bata dari gunung. Kalau di gunung yang ada salji, turunnya salji sehingga merempuh rumah-rumah yang ada di bawah gunung yang bersalji. Itu je pun sikit. Tapi gunung Ganang tu hancur tak? Hancur tak? Tak hancur pun. Tak hancur. Kiamat ini bukan sekadar salji turun daripada gunung Ganang tersebut. Bukan sekadar gunung Ganang tersebut jatuhnya batu-batu besar disebabkan gegaran yang dahsyat. Bahkan gunung Ganang itu pun sekali hancur pada hari kiamat. Dan hancurnya bukan hancur biasa. Hancurnya sampai ke tahap menjadi debu. La haula wala quwata illa billah. Kita tak tahulah macam mana kiamat nanti. Begitu dahsyatnya gegaran, goncangan yang dahsyat sehingga ke tahap gunung Ganang tu boleh hancur sampai menjadi debu. Debu pula bukan debu yang macam pasir yang kita lihat. Allah Subhanahu wa taala sifatkan gunung Ganang itu hancur menjadi debu. Debu tu boleh terbang. Maknanya apa? Maknanya begitu hancurnya gunung Ganang itu tidak hanya sekadar jadi debu, tapi debu tu boleh ditiup angin terbang itu. Halus betul debu yang dihancurkan. Gunung Ganang yang dihancurkan sampai ke tahap boleh jadi debu yang berterbangan. Nak ibaratkan tentang kejadian hari kiamat sehingga menghancurkan gunung Ganang sampai begitu rupa. Dahsyatnya kiamat itu. Dahsyatnya kiamat itu. Sehingga gunung Ganang dihancurkan sampai jadi debu. Bukan sekadar debu, tapi debu tu boleh diterbangkan. Boleh diterbangkan. Dia tidak hanya terkumpul jadi macam busut. Kan? Busut ni pasir dah hancur kan. Dia bukan hanya itu, tapi dia hancur boleh terbang pula. Kata dahsyat goncangan pada hari kiamat yang itulah kadang-kadang kita tak terbayang dengan akal kita bagaimana kiamat itu berlaku. Yang paling penting kita kena meletakkan keyakinan yang teguh 100% bahawasanya realiti kiamat dengan gambaran yang begitu dahsyat dalam Al-Quran itu sememangnya pasti berlaku. Ini kita kena terapkan dalam hati kita. Pasti berlaku. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, confirm berlaku begitu. Kena letaklah keyakinan tersebut. Tanpa kita nak pertikaikan lah, kita ceritalah ni luar daripada logik fizik lah, logik dia luar, dia melanggar hukum fizik lah, apalah. Itu jangan kita pertikaikan. Jangan kita pertikaikan. Ini memang sememangnya disebut dalam Al-Quran yang pasti akan berlaku. Kemudian masuk pada ayat yang ketujuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat ketujuh ni kita masuk kepada tema yang baru. Jadi kita sentuh tentang kejadian hari kiamat yang begitu dahsyat. Ayat 7 ni masuk kepada tema yang baru, cerita pula tentang 3 golongan pada hari kiamat. 3 golongan pada hari kiamat. Bila mana manusia dimatikan setelah tiupan sangkakala yang pertama, lalu ditiup pula sangkakala yang kedua, manusia dibangkitkan kembali. Manusia dibangkitkan kembali. Apabila dibangkitkan kembali, ketika itulah dikategorikan manusia kepada 3 golongan besar. Kategori manusia di hari kiamat ni banyak. Ada kategori manusia yang berjalan secara mengesot, ada kategori manusia yang sentiasa dipancar dengan cahaya, ada kategori manusia yang dalam keadaan muka yang gelap, ada kategori manusia yang muka dia menjadi tapak kaki dia, ada kategori manusia yang jalan dalam keadaan tempang. Macam-macam kategori manusia di akhirat. Tetapi secara umumnya manusia akan terbahagi kepada 3 golongan. 3 golongan. Jadi golongan yang pertama ialah golongan as-sabiqun, golongan yang kedua ialah ashabul yamin, dan golongan yang ketiga ialah golongan ashabul shimal. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 7, wa kuntum azwajan thalathah. Dan kamu ketika itu apabila dibangkitkan terbahagi kepada 3 kelompok, 3 bahagian. Azwajan maksudnya kumpulan. Thalathah 3. Jadi 3 kumpulan di hari akhirat nanti ya. Apa dia kumpulan tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 8, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ayat 9, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
Ayat 10, was-sabiquna as-sabiqun. Ini 3 golongan. Ayat 8, golongan kanan. Fa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Maka golongan kanan itu ma ashabul masy'amah. Ma alangkah. Alangkah. Alangkah beruntungnya golongan kanan itu. Alangkah beruntungnya golongan kanan itu. Ma di sini memberikan 2 makna. Ma di sini memberikan 2 makna. Yang pertama, ma litta'ajjub. Ma untuk memberikan perlambangan betapa. Betapa. Jadi kalau kita terjemahkan begini. Fa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Maka golongan kanan alangkah ataupun betapa. Alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Macam itulah maksudnya. Alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya, alangkah mulianya golongan kanan itu. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, kalau ma itu dalam bentuk ma istifhamiyah ataupun ma kata tanya. Ma kata tanya bermaksud apakah? Apakah? Ma apakah? Kalau saya kata ma hadha, apakah ini? Ma tu adalah apakah. Jadi kalau kita jemahkan macam mana? Golongan kanan. Maka golongan kanan, apakah golongan kanan itu? Apakah mereka? Bagaimanakah kesudahan mereka? Di manakah mereka berada di hari akhirat? Apakah? Perkataan ma yang kedua ialah ma istifhamiyah. Ma yang bermaksud apakah. Tetapi makna yang biasa digunakan pakai oleh para ulama di sini ialah ma lita'ajjub. Ma yang memberikan maksud gambaran yang menakjubkan. Alangkah ataupun betapa. Golongan kanan, betapa ataupun alangkah bahagianya, seronoknya, mulianya golongan kanan itu. Dan ayat ke-9, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan kiri pula. Golongan kiri pula, ma di situ maksudnya ialah alangkah. Alangkah sengsaranya. Alangkah sengsaranya. Perkataan sengsaranya dalam bahasa Arab tidaklah dimuatkan di situ, tetapi kita faham. Kita boleh faham, ini kaedah bahasa Arab kadang-kadang dia tidak muatkan tapi kita boleh faham maksudnya di situ ialah merujuk kepada alangkah sengsaranya. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu, alangkah hinanya golongan kiri itu. Pengertian yang pertama lah. Pengertian yang kedua, ma itu ialah apakah, sebagaimana ayat 8 tadi. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya mereka itu, ataupun tafsiran yang kedua, dan golongan kiri, apakah mereka, apakah golongan kiri itu. Jadi dia ada 2 bentuk. Tapi yang lebih jumhur tafsir, mufassirin, jumhur ulama tafsir banyak berpegang kepada bermaksud alangkah. Alangkah bahagianya golongan kanan itu dan alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Itu ayat 9. Habis golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna as-sabiqun. Dan golongan as-sabiqun. Golongan as-sabiqun, mereka itulah yang paling awal masuk ke dalam syurga. Mereka lah yang paling dahulu masuk ke dalam syurga. Kalau kita lihat pada terjemahan, terjemahan harfiah maksudnya, dan golongan yang terawal. Mereka itulah yang terawal. Itu harfiah lah. Sebab itu pentingnya kita perlu mempelajari tafsir. Supaya kita kena fahami apa yang dimaksudkan. Dengan as-sabiqun yang sebenar, apakah yang terawal apa? Terawal dari segi datang ke masjid ke? Terawal dari segi berjihad di jalan Allah ke? Jadi di sana ada beberapa tafsiran pada kalimah as-sabiqun. Ada beberapa tafsiran pada kalimah as-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun, dan golongan yang paling dahulu. Yang pertama, ia merujuk kepada as-sabiqun itu, yang pertama merujuk kepada golongan yang paling awal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Maksudnya ialah mereka yang paling awal memeluk agama Islam. Khususnya dalam kalangan
keluarga Nabi yang terdekat, iaitu Sayyidatina Khadijah bint Huwailid, isteri Nabi SAW, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sepupu baginda Nabi SAW di kalangan kanak-kanak yang terawal memeluk agama Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat Nabi yang paling akrab dengan Nabi, merangkap bapa mertua baginda Nabi SAW. Dan golongan yang terawal inilah termasuk dalam kalangan golongan As-Sabiqun, yang paling awal memeluk agama Islam, dan ia juga merujuk kepada golongan Muhajirin, yang mana mereka ini bersusah payah bersama dengan Nabi ketika di fasa Mekah lagi. Golongan Muhajirin merujuk kepada mereka yang beriman terawal ketika di Mekah lagi dan berhijrah bersama-sama baginda Nabi ke Madinah. Sebab itu kita ada baca dalam satu ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dan golongan yang terawal, al-awwalun, yang paling awal, paling dahulu. Siapa mereka ni? Bermula dengan golongan muhajirin, minal muhajirin. Iaitu mereka yang terawal memeluk agama Islam ketika mana di fasa Mekah lagi. Wal ansar, disusuli pula dengan ansar, iaitu mereka yang berada di Madinah yang memeluk agama Islam dan menyambut kedatangan baginda Nabi SAW, dan golongan muhajirin ketika berhijrah. Seterusnya siapa pula? Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, mereka yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi ini secara baik. Kata Allah SWT, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Ini tafsiran, tafsiran bagi golongan as-sabiqun. Iaitu as-sabiqun ialah mereka yang paling awal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsiran yang lain juga kita dapati bahawasanya as-sabiqun itu merujuk kepada al-anbiya, iaitu para nabi. Merujuk kepada para nabi. Selain tafsiran as-sabiqun itu merujuk kepada golongan yang terawal memeluk agama Islam, ia juga merujuk kepada para nabi. Ialah para nabi inilah yang paling awal beriman kepada Allah, yang paling taat, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga tergolong dalam kalangan golongan as-sabiqun. Begitu juga ada tafsiran yang dikemukakan mereka ialah golongan yang paling awal ke masjid. Mereka golongan yang paling awal ke masjid dan yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke masjid, mereka lah paling awal. Pergi berjuang di jalan Allah, mereka lah yang paling hadapan. Kita katakan frontliner, ya. Frontliner. Dalam bab-bab amal ibadah, mereka lah yang menjadi frontliner. Dalam bab berjuang di atas jalan Allah, mereka lah yang menjadi frontliner. Dalam bab nak menunaikan ibadah di rumah Allah, mereka lah yang paling awal berada di masjid, berada di rumah Allah. Sekarang ni taklah, sekarang ni susah sikit lah. Frontliner ni boleh kita katakan Imam Bilal. Tapi kalaulah ialah kalau masjid dibuka, maka mereka ni lah orang yang terawal berada di masjid. Kalau dalam bab menginfakkan harta di jalan Allah, mereka lah yang paling awal menginfakkan harta tanpa bertanya, tanpa bertanya lanjut, terus mereka infakkan harta di jalan Allah. Jadi banyaklah tafsiran mengenai as-sabiqun ini. Jadi boleh kita simpulkan golongan as-sabiqun ini, yang pertama ialah golongan yang paling awal memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika mana di fasa Mekah pada zaman Nabi. Golongan as-sabiqun itu juga merujuk kepada golongan al-anbiya, para nabi. Golongan as-sabiqun juga merujuk kepada orang yang paling awal pergi ke masjid dan berjuang di jalan Allah, ataupun dengan maksud yang mudah kita faham ialah frontliner. Golongan frontliner. Kemudian dihuraikan pada ayat 11, ulaikal muqarrabun, mereka itulah golongan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala.
menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang muqarrabun ni banyaklah diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Contohnya ada ungkapan yang kita biasa dengar, perkataan hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Wa sayyiatul muqarrabin. Apa maknanya? Perkara tersebut, sesuatu perkara ni, golongan al-abrar, orang-orang yang baik ni tengok baik, benda tu baik je. Tapi orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat perkara tersebut satu perkara yang kurang baik. Tak berapa baik. Sayyiat, perkara yang kurang baik. Kerana apa? Kerana baginya walaupun nampak perkara tersebut harus taklah haram. Tapi bagi mereka sekiranya tidak berhati-hati maka boleh membawa kepada dosa. Ini golongan yang muqarrabun. Ada sifat wara' yang tinggi. Begitu juga kalau kita lihat dalam satu hadis baginda Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, Nabi kata la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's. Ini golongan yang bertakwa ni, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, tidaklah sampai seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan golongan yang muttaqin yang sebenar, yang bertakwa yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah dia meninggalkan sesuatu perkara yang dilihat la ba'sa bih. Perkara tu biasa je, tak ada apa-apa pun. Tapi dia tinggalkan perkara nampak macam biasa saja. Kerana apa? Hadran mimma bihi ba's. Kerana dia nak menghindari apa-apa yang tak boleh dikerjakan. Disebabkan perkara tersebut nampak biasa je. Rupa-rupanya pada perkara biasa itu boleh membawa kepada perkara dosa. Dia tinggalkan. Kan? Contohnya tonton TV, tengok TV lah. Tengok TV ni hukum asalnya harus. Walaupun memang semua contoh TV Al-Hijrah tak adalah ditayangkan aurat dan sebagainya, dijaga. Hukum asal harus. Orang yang baik tengoklah juga TV, tak ada masalah. Tapi orang yang bertakwa, orang yang muqarrabun ni kadang-kadang sampai ke TV pun langsung dia tak tengok. Sebab apa? Sebab dia bimbang. Disebabkan TV tersebut akhirnya boleh menyebabkan hati mereka lalai dan mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh membawa kepada dosa, membuka ruang kepada dosa. Gitu. Contohnya makanan, nasi. Nampak macam biasa je nasi, makan macam biasa. Orang-orang biasa yang baik makan macam biasa. Tapi dengan makan tersebut kadang-kadang boleh membawa kepada timbul pula rasa malas, rasa mengantuk, maka dia pun berpuasa. Ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan as-sabiqun yang mana mereka hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat wara' dalam diri mereka. Sifat wara' yang perlu dijaga, yang perlu ditanam dalam diri, dan kita pun perlu ada sikap begini ya. Sifat wara' ni macam mana? Kita perlu menjaga identiti kita. Lagi-lagilah yang bergelar ustaz, yang bergelar da'i ni. Yang bergelar da'i pendakwah ni kena jaga identiti. Dia tidak boleh bawa imej yang berbeza. Kalau dia membawa imej da'i, dia kena bawa imej da'i yang sebenar. Dia tidak boleh bawa imej sebagai seorang selebriti dan pelakon. Kadang-kadang da'i pun nak jadi pelakon, kadang-kadang da'i pun nak jadi penyanyi, kadang-kadang da'i pun nak jadi artis. Ini dah menyanggah identiti da'i yang sebenar untuk menjaga kewarakan yang ada pada da'i. Ini contohlah saya terangkan, saya cakap secara umum je. Kena jaga benda ni. Dia disiplin sebagai seorang da'i kena jaga. Disiplin sebagai seorang ustaz kena jaga. Disiplin sebagai seorang ahli polis, sebagai pasukan polis kena jaga. Polis dia ada cara penampilan dia, dia ada uniform dia. Da'i, pendakwah, ustaz, dia ada penampilan dia. Kena jaga benda ni. Kerana itu membabitkan elemen kewara'kan.
ia membabitkan elemen dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jaga. Kita tak boleh kalau orang kata alah, tak apalah, kita ni manusia juga kan, sekali-sekala nak enjoy juga kan, duduk di kedai kopi lepak sama-sama kawan, naik motor ramai-ramai tengah-tengah malam, bawa gelaran da'i, bawa gelaran ustaz, apa orang kata? Timbul fitnah yang besar, timbul fitnah yang boleh menyebabkan orang semakin pelik dengan Islam, orang semakin jauh dengan Islam, timbul fitnah pula ke atas Islam. Ini yang kita tak nak. Jadi kewarakan ni perlu jaga. Bukan soal kita nak menunjuk, tak. Warak ni perlu jaga, tak perlu tunjuk. Tapi sebagai seorang asatizah, sebagai seorang guru agama, sebagai seorang imam, sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang tok guru, dia kena ada sifat begini, tak kira lah dia sebagai seorang tok guru. Sebab itu penampilan dia, kenalah penampilan sebagai tok guru, kenalah penampilan dia sebagai seorang ustaz. Kena jaga benda ni. Sampai ke tahap macam mana nak jaga ni? Nak tingginya warak sehingga boleh sampai tahap golongan as-sabiqun ni. Contoh paling mudah, contoh kalau kita pergi ke masjid, kita nampaklah selipar Jepun. Ni contoh paling mudah. Nampak selipar Jepun kan? Selipar Jepun tu pun kita sarunglah masuk ke dalam tandas. Kemudian kita pun keluar tandas, kita tanggal selipar Jepun tu. Sedangkan kita tidak pastikan bahawasanya selipar Jepun itu memang selipar wakaf masjid. Rupa-rupanya kita sarung selipar orang, walaupun orang tersebut tak kisah pun. Jadi sifat yang warak ada pada seorang, dia kena kenal pasti dulu selipar tersebut memang selipar wakaf untuk masjid. Barulah disarung, dimasuk ke dalam tandas sekejap, nak wuduk ke, nak buang air ke, dia keluar balik, dia letak balik selipar tersebut. Bukan dia main sarung, tak apa, selipar Jepun je pun. Ini tidak ada sifat warak. Selipar Jepun pun orang tak marah lah. Diam sekejap je pun, apalah sangat. Tak boleh gitu. Sifat warak ni kena jaga. Lagi-lagi lah yang bergelar ustaz, yang bergelar da'i, yang bergelar tok guru ni kena jaga. Walaupun hanya sekadar selipar Jepun. Walaupun kita tak ambil pun, kita pinjam sekejap tak sampai 5 minit pun. Kena jaga, tak boleh main sarung saja. Kenal pasti selipar tersebut memang selipar yang wakaf dari masjid. Kena pasti begitu. Kan? Sifat warak ni kena ada. Contoh yang mudah lagi, yang macam mana? Contohnya kertas. Contohnya kertas ke, ataupun contohnya pen. Pen yang ada di pejabat. Kita nak ambil dan nak tanda tangan. Nak tanda tangan ke, nak conteng ke dekat buku kita. Kita terlupa bawa pen. Dekat kocik kita tak ada pen. Kita pun ambil lah pen dekat pejabat. Tanda tangan sekejap je. Tangan okey. Ni hilang sedikit kewarakan dia. Kerana apa? Kerana dia langgar. Dia tak minta izin dan dia tak tahu sebenarnya dakwat yang dia gunakan tu bukan hak dia. Bukan kepunyaan dia. Dia kena tanya dulu pejabat. Minta izin dulu, barulah dia boleh tanda tangan. Menggunakan pen, walaupun pen tersebut memang kita faham macam untuk orang awam, tapi kena tanya dulu. Kena tanya, itu maksudnya ada sifat warak yang ada pada dia. Bukan sembarangan, sembrono nak guna. Sebab apa? Sebab tu bukan milik dia. Sampai begitu sekali kena jaga. Contoh yang lagi, contoh yang ketiga sebelum kita tutup kuliah kita pada hari ini. Contoh yang ketiga, adanya sifat warak pada dia, contohnya dia diamanahkan sebagai bendahari ataupun dia yang kumpulkan duit. Dia kumpul duit, tiba-tiba dia teringat keluarga dia pesan untuk beli barang sekian. Beli barang, contohnya beli barang berupa ialah susu anak lah, contoh susu anak. Nak beli susu anak, tengok-tengok duit tak cukup, duit dalam dompetnya hanya ada RM50, sedangkan harga susu ni pula 100. Tapi dalam dompetnya juga ada duit daripada duit yang bendahari, duit dia sebagai bendahari, duit collection yang dia kumpulkan. Kan? Lalu dia menggunakan duit bendahari tersebut, dicampurkan dengan duit dia tadi supaya cukup untuk beli 100. Dia kata tak apalah, nanti aku pergi bank, aku keluar balik, aku gantilah. Pergi ke bank boleh ganti. Betul tak? Boleh ganti tak? Boleh je ganti, pergi ke bank, keluarkan balik duit.
keluar balik duit. Boleh je ganti. Tetapi dia buat begitu, dia pergi beli, dia gunakan tak apa, ni guna dulu RM50, kejap RM50 daripada duit kumpul ni, nanti aku ganti balik, kejap lagi terus aku pergi bank mesin ATM dekat depan tu je. Jadi bila dia buat begitu, maka hilanglah sifat wara' dia. Walaupun dia ganti, dan akhirnya memang dia ganti pun. Tetapi tanya balik pada dia, apakah duit yang telah dikumpul itu, nombor kod dia sama tak dengan duit tadi? Nombor kod tu sama tak? Nilai memang sama, nombor kod tu RM50, dia ada kod kat tepi tu. Sama tak? Confirm tak sama. Confirm tak sama kerana apa? Duitnya berbeza walau nilainya sama. Ini sifat wara' ni, subhanallah, nak jaga sukarnya. Nak sampai ke tahap golongan as-sabiqun ni bukan senang. Perlu melalui proses dan latihan. Imam Asy-Syafi'i punyalah tinggi sifat wara'nya pada ilmu. Sifat wara'nya walaupun dia seorang yang alim. Tak kala dia menaiki unta, kan, ada soalan yang mudah ditanya oleh seorang hamba Allah ni bertemu dengan Imam Syafi'i. Kan, Imam Syafi'i ditanya dengan soalan Imam Syafi'i, wahai Imam, berapakah kaki ekor unta yang engkau tunggangi? Adakah Imam Syafi'i terjawab? Tak, Imam Syafi'i tak terjawab. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pun turun dulu. Selepas itu Imam Syafi'i buat apa? Dia kira 1, 2, 3, 4. Dan akhirnya Imam Syafi'i jawablah 4 kaki. Kemudian perbuatan Imam Syafi'i itu menyebabkan orang yang bertanya itu merasa pelik. Wahai Imam, kenapa engkau turun dulu dari unta tersebut, kemudian engkau mengira kaki tersebut, barulah engkau memberikan jawapan. Sedangkan jawapannya sangat mudah, terus saja boleh jawab 4 kaki. Dan perkara tersebut memang perkara yang biasa kita tahu. Unta memiliki 4 batang kaki, betul tak? Kita tahu. Apa jawapan Imam Syafi'i? Ni sifat wara' yang ada pada Imam Syafi'i. Walaupun beliau memiliki ilmu yang tinggi, sifat wara' yang ada pada Imam Syafi'i kata apa? Aku bimbang tatkala aku belum sempat menjawab, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kaki unta tersebut menjadi 3. Aku duduk atas ni. Tapi aku belum menjawab lagi. Dalam tempoh aku belum menjawab lagi, tiba-tiba unta tersebut menjadi 3 kaki. Aku bimbang aku memberikan jawapan yang salah. Aku turun dulu untuk memastikan sebagai satu ainul yaqin. Aku lihat betul-betul kira 1, 1, 1, 1, 4 batang kaki. Barulah aku memberikan jawapan yang pasti setelah aku melihat 4 batang kaki kepada engkau. Supaya jawapan itu benar-benar betul mengikut apa yang aku lihat sendiri. Subhanallah, amanahnya Imam Syafi'i pada ilmunya. Wara'nya Imam Syafi'i walaupun dengan ketinggian ilmunya dikira satu persatu. Barulah dia memberikan jawapan, unta yang aku naiki ada 4. Dia kira itu tu. Maknanya dia tidak terus jawab. Kerana dibimbang kalau belum sempat nak jawab, tiba-tiba kaki unta tu jadi 3. Dalam keadaan dia tidak tahu. Jadi dia turun dulu, dia kira. Ni sifat wara' yang ada pada Imam Syafi'i. Orang tu pun tergamam dengan jawapan Imam Syafi'i. Kagum dengan jawapan Imam Syafi'i. Ni ulama besar kita. Kita ni macam mana? Kita ni macam mana? Jadi muhasabahlah kepada kita. Mudah-mudahan kita ada proses ke arah nak jadi golongan as-sabiqun. Golongan as-sabiqun, golongan yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sempat sampai ayat yang berapa? Sempat sampai ayat yang ke-11 saja. Ulaikal muqarrabun, insya-Allah pada sesi akan datang kita akan sambung pada ayat pada ayat 11, kita sampai ayat 11, kita akan sampai ayat 12, 13 dan seterusnya dari surah Al-Waqi'ah. Jadi kita berhenti dulu sampai ayat 11. InsyaAllah sesi akan datang kita akan sambung pada ayat 12 dan seterusnya dari surah Al-Waqi'ah. Tuan-puan, hadirin hadirat sekalian, sebenarnya kalau nak betul-betul detail mengenai tafsir surah Al-Waqi'ah ni makan masa lah. Tapi saya cuba cepatkan bagi segerakan supaya sempat untuk habiskan semua surah Al-Waqi'ah ini dalam 4 siri yang telah ditetapkan oleh penganjur lah. Itu saja saya kira.
Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis kita pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Ustaz kerana telah meluangkan masa bersama kita semua. Jadi saya rasa itu sajalah. Boleh tutup majlis dengan suara dan ceramah. Subhanallah. Okey. Minta izin dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih banyak.